Assalamualaikum dan selamat datang ke Nak Cakap Sikit SG Podcast kali lagi. Aku Epo Ghazi. Dan aku Izan Rosleh. Aku Bob Ashri. Dan aku Amin Mandi. Ya, nampaknya banyak lagi episod yang diorang akan teman kita. Diorang dah sign part time. Terima kasih layankan aku. Nak kepo-kepo lah dengan NCS. Yelah, boleh lah. Sia-sia je Izan beli 4 kerusi. Asyik aku dengan sampai berabuk. Kalau tak duduk berabuk. Bini aku nak kena kemas-kemas ni semua. Sedut-sedut abuk. Lebih baik korang duduk. Oh, betul? Baik Wizan beli 4 kursi. Apalah rezeki NCS aku cakap. Tak payah nak cakap-cakap lagi. Amin. Semoga dimurahkan lagi rezeki kau. Amin. Mungkin ada jodoh. Siapa jodoh? Pasal korang, yang last episode kau duduk sini, last 2 episode pun kau duduk sini, dia duduk sana, dah ada bentuk. Faham. Tapi aku kalau kawan-kawan tak ada bentuk dah hilang. Alah, kesiannya Ulazan, aku cakap jangan kacau-kacau dia. Dia dah terbawa-bawa. Jalan dah. Yana dah. Okay, pada pendengar, okay. So hari ni kita akan kupas tentang suatu Review. Review. So review ni akan dikupas oleh saudara yang berhormat Izan Rusli. Yes. Yang kita import daripada Indonesia. Mongolia. Tak macam Mongolia. Mongolia. Setahu aku Mongolia dia orang dia kecil besar. Ha? Okay, silakan Zan. Okay, aku nak ni lah share movie review lah. Okay. Aku sekali tengok cerita Indonesia, cerita Vina. Yes, aku rasa korang pun should be dah pernah dengar lah. Okay. So aku punya review, aku thought cerita tu was cerita hantu. Okay. So aku cakap dengan bini aku, jom lah tengok. Pasal aku tengok dia punya trailer macam cerita hantu kan. So when aku finally get to see the movie, Okay. aku punya perception of the movie change lah. Pasal untuk aku aku not really engrossed with the movie based on pasal cerita horror, tapi pasal dia punya kejadian yang, because the story is based on true story kan. Okay. So aku was taken aback with the jalan cerita dia, based on the punya true story tu. So it's not more of a horror movie. It's just dorang just nak ceritakan what actually happened to this girl nama Vina ni. Okay, so it is based on actual event. Yes. So it's a documentary lah. It's not a documentary, it's a movie. They just act Reenactment. Okay. Tapi sikit sebanyak diorang ada tokoh tambah lah here and there lah, to make it a nice movie. So aku was taken aback lah pasal what actually happened. This thing happened in 2016, tak salah aku cerita ni. And it's about this girl nama Vina. Okay. She was basically she was dia kena pukul. Okay. And dia kena pukul. Lepas dia dah kena pukul, dia kena tarik pergi ke this port, this tempat ni, port budak-budak motor lepak. And dekat situ, dengan keadaan dia yang tangan patah, dia dah kena pukul, muka berdarah ni semua, dia kena rogol dekat situ. After kena rogol, dia kena continue kena seksa. And they bring her back dengan dia punya matai tu to the roadside. Oh, dia couple. In real life, aku dengar dokumentari yang diorang interview the real actual parents diorang. Actually yang lelaki yang dia kena pukul tu is dia punya matai. Tapi dalam cerita ni is just a friend. So diorang tukar here and there lah. So after dia dah kena rogol, dia dah kena pukul tu semua, diorang bring her back to the place yang tepi roadside tu. Diorang just throw diorang punya body, tinggalkan diorang kat situ to just abandon the bodies lah. Yes. When they abandon the body, dia orang masih hidup. Tapi because they lost a lot of blood, and they pass on kat situ. So aku tengok dalam mata aku, sialah, ada benda-benda gini terjadi dekat Asia, Indonesia lah. Because this group of budak-budak motor ni, dalam mata aku, wow, dia orang betul-betul hati kering to do all this. Because before that, aku ada commented to my wife. Aku cakap, salah, buat apa sampai nak kena bunuh-bunuh. Aku cakap macam gini lah. Aku punya mindset is like,
Okay lah, kalau korang nak rogol, just rogol and just dah lah. Tapi ni korang dah rogol, korang dah pukul. Lepas tu korang dengan keadaan dia berdarah, tangan patah, korang rogol dia. Ramai-ramai rogol. Dan lepas tu korang continue seksa dia, lepas tu korang bunuh. Korang tinggalkan dia. So untuk aku no one with the right side of mind would do that, would do this lah untuk aku Tapi budak-budak motor tu kan, yang ni diorang ada 11 orang tak salah aku. Okay. Wow, dia betul-betul hati kering Syul. Aku tengok kan, aku don't watch it just as a movie tau. Aku betul-betul trying to Put yourself in that situation. That actual girl during that time experiencing that kind of torture. Dalam mata aku, wow, that was bad. Untuk aku, that is really really bad. Ini kira apa? Macam sadis lah Ini sadis. Sadis lah This is very sadis. Because diorang dah pukul, lepas tu diorang dah rape. Macam mana tu? Apa yang diorang rasa gitu Wow, aku seriously aku got no words to describe lah. Seriously, that kind of torture that girl have to go through And aku kesian juga dengan mak dia. Pasal during that time when that thing happened, mak dia was not in Indonesia. Okay. Mak dia was working as a maid in Malaysia. Okay. So after that thing, kejadian tu, dia dah meninggal kakak dia tak salah aku ada video call mak dia. And mak dia nak balik, tapi mak dia got problem with the visa from the Malaysian customs lah. Aku tak tahu what happened. So the earliest yang mak dia boleh patah balik is 1 month later. So aku was trying to After Vina pass on. Yes. Time dia dimandikan dekat rumah dulu kan, kakak dia video call lah dengan mak dia nangis. Mak dia kata mak dia tak boleh balik pasal ada visa problem in the Malaysian side. So mak dia kata this thing will boleh tangguh sampai 1 month later baru mak dia boleh balik. So aku was trying to macam absorb that situation. Kau imagine kau just try imagine kita yang kat Singapore ni ada maid. Anak diorang meninggal tapi diorang tak boleh balik, diorang cuma boleh balik 1 month later. Kau boleh imagine tak how satu mak punya perasaan, And dapat tahu situation, and dapat tahu anak kau mati meninggal because of this kind of things yang happen dengan anak. And that girl was, I think was 16 years old. 16? 16. She was 16. Tak salah. During that time yang yang kejadian tu. Tak salah aku, she was 16 I think. Yes. So which means to say she's born in the year 2000. Yes, pasal 2016 happened right. Yes. So jalan cerita dia was good, and aku tak tahu this is how to, but this is what based on the true story. Budak tu meninggal dengan apa, roh dia tak tenang. Roh dia macam geram, macam dia nak seek Revenge. justice lah. Justice. Okay. So kepercayaan orang, aku tak tahu ni kepercayaan orang Islam ke apa kan. Diorang kata kalau once orang tu meninggal, their roh will still linger around within 7 days. Yes, correct. Betul lah. Itu yang aku faham lah. So the roh will still lingers in during that within that 7 days. So that was what happened. Dia roh tak tenang kan. So the roh is still lingering around within that 7 days. So the roh trying to macam pass on the message yang dini yang buat, pergi cari. So that was when dia decided to rasuk kawan baik dia sendiri. Vina punya kawan baik dia, Vina ni ada kawan baik dia satu perempuan ni. So Vina is a Muslim? Obviously is family orang Islam lah. So dia rasuk kawan baik dia sendiri, and through kawan dia tu dia storykan balik. Dia storykan balik apa yang terjadi dekat nenek dia. Pasal dia mak dia luar negeri kan. So dia tinggal dengan nenek dia, dengan bapak dia, dengan datuk dia. Jadi dia rapat dengan nenek dia. Jadi bila pak dia dah rasuk dia tu, dia suruh diorang panggil nenek dia. So diorang panggil family dia, nenek dia semua datang. Tu dia berbual dengan nenek dia. One-to-one lah talk. Ramai-ramai dalam bilik tu lah. Dia ceritakan apa yang terjadi. And aku was trying to aku was really Get affected. bukan, aku really visualize. Macam betul-betul visualize macam aku kat situ tau. Macam aku imagine macam salah dia cerita dengan nenek dia sambil dia nangis-nangis. And nenek dia macam tahulah cara cucu dia berbual kan. So nenek dia percaya itu cucu dia tau. Pasal kawan baik dia dah kena rasuk kan. Dia ceritakan apa terjadi dengan dia. Tangan dia patah, kena pukul, dia keep on complaining sakit. So
That was when diorang pergi investigate lagi. And the best part is, aku tak tahu whether ini diorang betul-betul ikut the actual event ke tak. Lepas diorang dah jumpa mayat dia tu, aku tak tahu diorang ada buat ni postmortem kind of thing ke tak. Tapi dalam cerita tu is like diorang dah gini, diorang mandikan dengan all the open wounds, diorang mandikan, diorang dah kebumikan. Tapi this thing, dia punya roh ni masih linger around kan. Masih dia nak seek justice, dia macam geram, dia macam continue complain sakit kat nenek dia. Jadi nenek dia, diorang macam tak puas hati, diorang nak pergi investigate. And somehow there's this guy, ada satu watak ni, dia macam some sort like macam reporter lah. And dia pun macam betul-betul nak go and find out what actually happened. So tak salah aku, sikit sebanyak dia get all those proof. And dia cakap dia suruh buat lah, dia suruh macam jangan give up, suruh pergi go and find out. And you know what actually happened? What? Diorang korek balik tu, dia punya kubur tu. Okay. Because somehow diorang ada cukup bukti. And baru diorang decided to korek balik dia punya mayat tu. They do a postmortem there and then dekat kubur tu. So aku tanya bini aku, kenapa in the first place diorang tak buat this kind of thing Kenapa diorang kebumikan dulu? And lepas ni benda ni dah ada bukti, baru diorang terfikir nak korek balik. So when aku go deep into that storyline, baru aku faham it actually got to do something with Indonesian punya corruption, police corruption. Pasal salah satu penjenayah yang buat ni is anak polis. And anak polis yang berpangkat besar. Mesti macam ni. So bapak dia cover up untuk anak dia. Bapak dia suruh anak dia pack up, suruh anak dia keluar daripada lari pergi, aku tak tahu pergi Jakarta ke pergi something like that lah. Okay. So at the end of the day, up till now aku tahu ada 11 pelaku, 8 dah kena tangkap, 3 is still at large. And aku tak tahu yang ni 3 ni dah kena tangkap ke belum, aku tak tahu dia story. And aku sampai aku balik, aku buat research aku sendiri, aku go into diorang punya YouTube hal case ni. That's where aku tengok banyak tu. You do your own research lah? No lah, aku nak find out more lah. So diorang interview dia punya actual parents, actual kakak dia, and dia story lah what actually happen, siapa dia ni, siapa dia tu. And ada banyak storylines lah. So aku tak tahu which one is which lah. So sikit sebanyak aku tahu actually what actually happens lah. So aku find that movie is good lah. Seriously it's good lah. It's not more to horror lah. It's, untuk aku is like untuk kita punya own kita punya own knowledge that this kind of thing really happens dekat negeri-negeri orang, negeri jiran kita. So aku untuk aku just want to say this movie is good lah. Kalau siapa yang belum tengok ni movie, untuk aku, you all go and see lah. Macam pendapat kau kau tengok kau cakap the 3 person masih belum large kan. Belum bertangkap, maybe lah, kita tak tahu kan. Diorang keluarkan ni cerita, is it to make yang 3 orang yang ni belum ketangkap feels macam tak. Aku heard the reason why this director buat ni movie is untuk that untuk diorang punya police department tu buka balik ni case. So aku heard ever since this movie is out, they open up this case balik, diorang nak pergi cari ni 3 orang. So another thing is maybe another ni kan diorang mungkin buka ni cerita, this cerita will go viral balik lah, kan. Yes. Dan mana tahu diorang banyak benda ni mesti diorang rasa macam you will trigger the Interpol lah. Interpol. Not Interpol, I mean the person yang lagi 3 orang yang at large ni. Tapi aku faham lah, negeri diorang is besar. So it's difficult untuk diorang to contain this kind of thing. Macam kita Singapore kecil kan. Anywhere mana-mana kamera. So senang, kita mana nak lari. So for their negeri, Indonesia is big. So they can just lari pergi mana-mana. So difficult lah, kan. So susah untuk diorang nak ni. And apa yang aku suka at the end of the movie, lepas diorang punya credits punya tu, nama-nama semua, they play the actual footage yang time kawan dia kena rasuk tu. They play the actual voice note. Audio. Diorang kasi kita dengar. So instead of lagu, diorang keluarkan audio. The actual audio yang time kawan dia kena rasuk tu, dia play kan. So aku dengar macam wow, aku cakap sialah, ni real sial. Tapi tak tahu lah how true lah. And ada conspiracy theory juga. Okay, go. Bila aku tengok YouTube ni semua, ada kalau banyak orang interview and ada orang influencers come up with this conspiracy theory.
pasal hari Vina ni kebumikan, kawan baik dia tak turun. Okay. Dalam movie tu pun kawan baik dia tak turun dalam movie ni Kawan baik tu yang kena rasuk lah. yes, kawan baik dia time sekolah sama-sama sekolah, kawan very rapat kawan baik dia. Time kebumian time dia kebumikan, dia orang mandikan dia semua ni, kawan baik dia tak turun. Kawan-kawan dia lain semua tanya tau, mana kawan ni? Tak salah aku nama dia is Linda lah dalam movie tu. Linda, Dia orang tanya mana Linda. Aku pun surprise dalam tu, asal kawan baik dia tak turun Tapi dia orang tunjuk satu scene ni, macam Linda ni kat rumah macam nangis, macam muram. So aku ingat dia macam Depression, macam sedih. Sebab tu dia sampai tak sanggup. macam tak sanggup, tak tergamak nak pergi tengok. Tapi apa aku heard this conspiracy theory, time kejadian yang Vina kena rogol tu, Dia ada link. kawan baik dia tu ada kat situ. This is what they say lah. during that event yang Yes, pasal kawan dia baik dia punya matai pun one of the budak motor juga. So this is what they say lah. So aku tak tahu how true, tapi aku fikir balik, wah mungkin lah, that's the reason why dia tak turun. Dia rasa bersalah. And pasal dia punya guilt tu dah terlampau extreme dalam hati dia. And aku heard that's when she fake dia yang dia kena rasuk ni, so that dia tell the truth dalam cara dia begitu. Kau faham tak? So dia fake, dia fake itu kerasukan. Yes. So that whatever yang dia dalam diri dia chest out everything, so dia tak rasa guilty. Yes. Jadi orang lain akan tahu. This is the pasal conspiracy, apa? Pasal apa? The way dia cakap tu is all in detail. Detail What lah. happened to her, dia kena pukul kat tangan, dia kena very pukul ni. detail. Yes. Tapi dalam movie dia kena rasuk lah. Tapi dalam in real life Actual event, this is what some people claim lah. Yang dia pun ada kena mengena, dia pun terbabit. Prime suspect lah. Yang bila dia terkena rasuk tu, macam ada macam perawat-perawat is there to macam No, only family members. Family members kawan baik dia dengan family kalau members. cakap perawat maybe betul lah dia kena rasuk kan. Kalau macam family members also ada sikit kan. Sikit So lah, aku tak tahu how true lah. I mean that movie takkan ambil dia betul-betul real kan. Dia orang mesti tokok tambah apa here and there. Yes. So itu je lah kefahaman aku lah. Tapi overall untuk aku is a good movie lah. nak kena tengok ni. Yes. Nak tengok Better kan. lah, better go and Netflix see lah, Netflix tunggu dia keluar Netflix. Lambat So, kalau sangat. Netflix lambat lah. Lambat Aku rasa dia lambat lah. Singapura dah keluar Singapura. Aku tengok kat dia- Singapore lah. Oh kau tengok Singapura. Ya. Last 2 weeks. Aku ingat kau tengok kat JB. Kau tengok kat YouTube kan? Tak. Singapore. YouTube lah kau tengok. Wayang. Oh wayang. Kawan Ya, 11.30 movie. Kalau kabut kawan Tapi balik. serius aku ingat that time yang dia nak pergi tengok wayang tu. Aku ingat dia nak masuk JB. Oh. Bukan betul ni aku Tak, ingat. dekat ni. kat Jurong Point. Point. Aku ingat dia betul-betul masuk JB nak tengok dia cerita. Pasal selalunya macam this kind of story kan selalunya Malaysia yang keluar dulu dan after that baru Singapore kan. So aku really thought dia tengok kat JB. Tapi serius lah, the movie is good. How long the duration of the movie? Aku tak salah aku is 1 hour 30 minutes kalau tak salah. Tapi memang padat gila lah cerita dia from starting to Good lah. Tapi there's a reason why yang Vina ni kena pukul, kena rogol. Pasal there's this guy, the main head of this geng-geng motor ni, nama dia Aggie. Dia ni ada macam so called macam womanizer. Dia sukakan si Vina ni. And this Vina ni is against bullying. Bullying. So dia ni selalu bully dia, macam selalu nak macam rapat dengan dia. Tapi ni Vina macam tegas. Vina pernah ludah dia. So from there dia geram. So that's where the seek revenge lah. Pula on that fateful day, Vina pergi keluar macam kau tahu macam kita pergi Orchard ni. Tapi diorang kan tinggal macam macam pedalaman kan. So that's where dia dengan kawan baik dia ni minta tolong ni dua kawan baik dia orang tumpang naik motor nak balik. So that's where it happens lah. Along the way budak-budak motor ni ikut dia pukul So lelaki dia it has already been planned. Tapi apa yang dia cerita kan, aku rasa ada link tu kawan baik dia. Macam ada mungkin macam dia- aku belum tengok cerita dia kan. Macam cara dia cakap, cara dia story ni, aku rasa kawan dia ada got to do with this thing. Pada aku aku tak tahulah kan. Tapi aku tengok dia punya YouTube punya interviews yang diorang interview parents dia part ni dalam movie tak tunjuk kan mak dia kata mak dia 1 month later baru boleh balik kan. Betul. Okay, so 1 month later mak dia dapat balik. Mak dia balik tu tak ada orang tahu. Ini kakak dia, diorang interview kakak dia. Kakak dia cakap time mak dia balik tak ada orang tahu. Cuma mak dia macam communicate dengan kakak dia seorang je. Tapi bila mak dia balik, kakak dia fetch mak dia balik, baru sampai rumah, kakak dia get a phone call from family kawan baik Vina ni, si Linda ni. Dapat phone call. Okay.
kau tahu apa dia cakap? Aku tak tahu siapa yang call lah mungkin mak dia ke siapa call yang si kakak si Vina ni cakap mak kau dah balik Sekali kakak dia macam terkejut. Kakak dia kata siapa yang bilang kau? Tak ada orang tahu tau mak aku balik. Dia kata kau boleh bawa mak kau datang rumah tak? Adik aku ni Linda ni dia kata kena rasuk lagi. Yang kali ni is Vina nak jumpa mak dia. Wah. And aku was dengar macam wow, boleh macam gini sekali Pasal benda tu dah one month berlalu apa. Tu kakak dia surprise. Kakak dia kata tak ada orang tahu saya mak aku balik, cuma aku seorang je yang communicate dengan mak aku. Kenapa macam mana? Dia kata kawan baik dia Linda tu kena rasuk balik dengan Vina. Vina kata dia nak mak dia datang, dia nak jumpa mak dia. Dia rindu mak dia. So mak dia datang. Betul mak dia kata suara-suara anak dia. Yang kena rasuk tu suara anak dia. Dia berbual, dia kata dia rindu mak dia, dia ceritakan balik apa terjadi. So untuk aku wow, this is a bit macam too good to be true lah. Kita pun tak tahu nak percaya ke tak nak kan. Tapi this is what actually happen lah when they interview the parents and the families. Okay. So aku find it aku find it mungkin the role tu tak tenang lah. Tapi itulah. And and one more thing, ni satu lesson jugalah. Okay, go. Time kan diorang korek balik kan untuk buat this postmortem whatever kan. Okay. At the same time yang diorang buat tu, nenek dia dekat rumah Linda yang kena rasuk ni, masih kena rasuk for the second time, kena rasuk. And dia kata si Vina ni yang kena rasuk ni, Vina, suara Vina lah, dia bilang nenek dia sakit. Dia cakap dia dah sampai, dia dah masuk ke alam lain kan, tapi dia kata pintu sana tutup, tak boleh buka. Okay. Dia tak boleh masuk. Jadi dia macam terbenggalai in between both worlds tau. Some sort like that lah. So nenek dia fikir tau, kenapa macam gini, kenapa sakit kenapa. Sekali nenek dia terfikir. Time si Vina ni masih hidup Vina ni is into modelling. Dia pakai hair extension. And one more thing, dia pakai braces. Okay. And one more thing, lagi satu is dia pakai fake eyelashes. Okay. So bila dia kebumikan, everything was attached. Still there lah. Yeah, and baru aku teringat, aku pun ada faham lah. Aku ada belajar this kind of thing. Bila kau dah meninggal, sebelum kau dikebumikan, all these extensions, all these fake things yang bukan original, you have to remove. So bila nenek dia terfikir tu, nenek dia tahu kan polis tengah buat this postmortem dekat kubur kan. Nenek dia terus suruh kakak dia call one of the inspectors yang polis IO yang tengah in charge tu. Nenek dia minta tolong, kau boleh tolong tak bukakan hair extension cucu aku, bukakan tu braces, bukakan demi eyelashes semua. Braces macam mana nak buka tu? Diorang just upil, diorang buka. And after diorang buka, baru demi roh tu tenang. Okay. Ini satu pelajaran untuk aku sikit sebanyak there's a lesson for us to learn lah. Betul. So aku bilang bini aku, it's true lah. Ini yang aku tahu lah. Kalau kau nak dikebumikan, make sure this kind of things semua kau nak kena tahu lah. Extensions, all this. Betul. So, even though orang kalau meninggal, kalau ada gigi emas pun also they so maybe it's true lah. So untuk aku it's a good lesson also lah untuk kita belajar kan. Kita bukan nak pergi tengok sana just watch the movie kosong-kosong je. There must be a thing. Every movie ada hidden lessons. Yes. Correct. So aku syorkan korang pergi tengok lah siapa yang belum tengok. Aku macam nak tengok ni. Macam best. Tengoklah. Aku nak tahu dia punya jalan cerita macam. And kalau korang free pun, kalau korang boleh just go to YouTube, just type case Vina ke apa 2016 VINA 2016. Banyak dokumentari pasal dia cerita, diorang interview dia punya parents lah, dia interview dia punya siapa. Banyak lagi story, tapi terlampau banyak aku tak boleh follow semua. Aku just tengok yang time diorang interview parents dia je. So itulah. Tapi sama jugalah, negeri kita pun ada juga kes-kes macam gini kan. Tapi tak ada sadis macam gini lah. So aku rasa, tapi macam aku pernah cakap, yalah kita jarang dengar kes-kes ini kat Singapore kan. Tak pernah dengar, tak semestinya takkan terjadi. So kita pun nak kena play a part lah kalau kita ada anak-anak perempuan. Betul. Mak kita kadang-kadang diorang balik malam ke whatever. Try to avoid dark areas. Balik malam, balik pagi. Balik pagi. Yes, correct. Kalau dah malam tu jaga-jaga diri. Kita ada anak perempuan ni, kita nak kena pantau juga. Yes. Hati-hatilah untuk yang wanita-wanita lah, tak kira lah kat mana-mana. Korang boleh ada kat mana-mana. Dengar kadang-kadang kita ada listeners daripada overseas. Pantau anak-anak.
pantau, ambil tahu mak kita kan. Kadang-kadang orang gila ni, aku panggil orang yang tak siuman ni, yang iblis ni, dah manusia nak jadi iblis, kan. Diorang tak kira baik tua baik muda. Betul. Diorang pentingkan diorang nafsu. Ni semua nafsu kan. So iblis tengok pun iblis confused, kan. Jadi ni benda kita tak boleh nak ambil lengah. Kita kena ambil berat. Macam Izan cakap tadi, aku really agree. Tak semestinya tak jadi tempat negeri kita. Tak mungkin tak jadi. Tak mungkin. Tak semestinya tak akan jadi. Betul. Jadi try to avoid lah tempat-tempat yang gelap. Aku selalu cakap, even anak aku anak perempuan, aku do have a tracker. Tracker is just the minimum tau. Yalah. Yang selain daripada tu aku tawakal. Yes. Yang kita tawakal. Jadi berhati-hati. Min, anything? Okay, Kau macam affected je Min? aku tengok kau macam kau betul-betul affected and kau terbawa-bawa dengan cerita dia. Betul. So that means cerita tu betul kasih impact kat kau Betul. Aku pun ada jugalah tengok wayang sampai aku terlalu get affected sampai aku Google. So aku macam faham where he is coming from. Tapi kau tahu pasal cerita yang kena rogol-rogol ni, pada aku kadang-kadang wayang-wayang keluarkan situation macam gini, dia is satu pengajaran untuk kita tau. Betul. Tapi dia adalah satu situation yang budak-budak muda boleh nampak dan belajar juga. Correct. So this is when they faham. get influence from. Correct. And satu orang, dua orang sadis, dia kalau dalam satu kumpulan tu kan, semua pun terikut-ikut. Pasal dia tak nak jadi the one who is left out lah. Left out. Alamak, dia ni kalau disagree dia kental apa. Betul. Ya, so aku rasa kalau orang-orang yang tengok ni, diorang boleh belajar that this thing is wrong. Pasal budak-budak ni muda tau. Kalau diorang dah besar, diorang mesti akan regret. Diorang akan macam kira regret with the action that diorang buat time dia muda-muda lah. Yes. Ya, so macam cerita Sheriff cerita Malaysia pun sampai kena rogol bini dia. Yes. Dia punya girlfriend dia. Ya, so aku rasa this is an example where orang kalau salah faham, ada sadis ni pemikiran kan, dia akan ikut benda yang sama. Tapi padahal dia trying to say that this thing is wrong, and orang punya reaction is ni benda is dia akan affect everybody. Semua orang akan geram dengan perbuatan ini tau. Betul. So aku rasa if you have that kind of mental to do that, right, raping ataupun kau tengok benda raping ni macam tak bersalah, means somehow kau ada some mental issue. Correct. So kau seek kau punya parent, kau seek doktor to macam self check yourself lah. And macam aku cakap dia punya dalam 11 orang tu, dia punya leader is bapak dia is polis pangkat besar. So this is one thing also yang kita nak kena fikir. Tak semestinya bapak kau kerja baik, berpangkat besar, doesn't mean anak engkau pun will be have a good upbringing. So at the end of the day, ni semua gaulan masing-masing, anak masing-masing. Yes. Tak semestinya bapak engkau kerja polis, anak engkau pun baik. Tak semestinya macam itulah. Betul. That's one thing yang kita nak kena keep that in mind lah. Kadang-kadang bapak mana yang kerja yang kerja lori sampah, kadang-kadang anak dia orang upbringing dia orang lagi baik daripada Betul. So jangan pernah nak kena apa orang kata tu, nak stereotype macam itulah. So all these are lessons for us to learn. Tak semestinya just pergi movie tengok kosong-kosong balik ketawa-ketawa. There must be a lesson lah. Sama juga dengan podcast kita whatever betul. yang kita relay to you guys is also a self reflection untuk diri kita. But what we are trying to convey is message yang penting. Lagi-lagi benda-benda macam gini very very important. Yes, correct. And the most importantly, apa yang kita nasihat ni semua sikit sebanyak indirectly kita pun cuba nak nasihat diri kita sendiri. Yes, correct. So itulah. Bob, sedih kau aku tengok dia. Aku macam ni affected sikit lah. Pasal macam aku dia cakap aku pun ada anak perempuan kan. Jadi aku pun kalau boleh pun tak nak this kind of thing to happen lah. Itulah. Minta dijauhkan. Bila dia cerita ni aku terbayangkan macam apa akan terjadi kalau terkena pada anak aku sendiri. Aku tak boleh put myself in that situation yang apa dia family menghadapi that situation, kau tahu tak.
Aku tak tahu aku kalau kena aku tak tahu what happen to me. Berat mata memandang, berat lagi Betul, bahu memikul. So, pasal aku cakap dengan I really want to see the movie. Betul. Tapi tadi Ipul cakap Singapura mungkin tak jadi, tapi kita semua pergi holiday. Kita kadang-kadang pergi negeri semberang. Kadang kita pergi negeri yang macam Europe ataupun mana-mana lah, Japan ke apa kan. There is always a place yang macam kita dengar is safe, orang pergi balik safe, tapi kita tetap kena jaga-jaga diri sendiri lah. Pada kita safe tau. Pada kita tourist attraction. Correct. They know better tempat tu. Yes. Betul, ya. Kan? Pasal benda-benda gini kita tak boleh tahu mana akan terjadi. Tak kira lah mana-mana kita pergi kan. Anytime, anywhere, kalau benda tu nak terjadi, it will happen. Yes. Yeah. So stay on guard. Kan? Stay on guard at all times. Yes. Yeah. And always go in groups lah. Yes. Untuk aku. Go in groups and do benda yang betul. Correct. Bukan go in groups merosakkan masa depan orang. Hingga betul, membabitkan yes. orang lain terjejas. Yeah. Oh, very deep ya. Ya, betul. Yalah, itulah sometimes podcast ni kita gurau-gurau senda. Betul. Ada kala kita serius juga. Betul. Ada kala ada pengajarannya juga. Betul. Yang baik kita terima, yang tak baik korang let go. Yes. Betul. Tapi aku rasa there's this thing yang orang kebanyakan parents terlepas pandang tau. Okay, why is it? Untuk aku apa tau, kita ada anak perempuan. Kita tak boleh nak control orang nak keluar dengan kawan dan ni semua kan. I mean as they age, orang mesti ada keluar malam lah apa. So the best weapon untuk orang to bring to get to with them dalam handbag orang tu. Untuk aku is good to simpan one pepper spray. One this apa yang siren apa Knuckle duster. bukan siren. Knuckle duster. Just in case Alarm. macam alarm. Just in okay. case kalau in case of emergency, kau just selup tangan, kau just on that siren, it will attract attention orang. Betul. So untuk aku this two is good lah. Betul, I mean betul. pepper spray is for your own self defense lah. Kau just spray dan kau boleh Pepper lari. spray ada ke kat Singapura? Aku tak tahu. Tapi I don't Tak know. tahu. Tapi aku rasa the alarm ada lah. yang The alarm tu ada. should be boleh cari apa Yes, tu benda. yeah. So just keep these simple tools in your Correct. handbag lah. Maybe can tie it to your phone. Yeah, whatever lah. Hand reach lah. Yang mana senang untuk Yes. Untuk aku, capai. I mean you never know. This kind of things may come in handy. Yalah, untuk aku itu je lah nasihat aku yang aku boleh kasih ya. So itu je lah aku rasa disclaimer ni bukan kita nak memperkotak-katikkan perkara ni. Perkara ni ada satu perkara yang serius. What we are trying to relate to our community. Correct. So Bob pun dah berkongsi, Izan pun dah berkongsi, Amin berkongsi, aku berkongsi. So andai kata kita keterlanjuran ataupun tersalah kata ke apa, kita mohon maaf. Betul. Pasal kita pun bukan specialize dalam issues begini, tapi secara dewasa orang Kita yang pun dewasa. cakap pun sebagai seorang bapa. Yes. So sekali lagi daripada nak cakap sikit SG, kita mohon maaf andai kata ada tersilap kata lah atau susunan ayat kita. Betul. Jaga dirilah, jaga anak-anak masing-masing. Betul. InsyaAllah. So sampai sini saja episod kita kali ini. Jaga diri masing-masing, stay on guard. Ni June holidays kan? Yeah. Amin tadi dah share. So hati-hati, jaga family. Kalau ada anak perempuan biar jalan di depan. Betul. Yeah. Ada mak jalan di depan. Kita yang lelaki stay on guard. At all times. Jangan sibuk nak beli tu, nak beli ni, tapi bila Lupa pula. isteri kita tengah beli barang, anak perempuan kita beli barang, mak kita beli barang, kita pantau, kita look at the surrounding. Rasa tak kena, sudah jalan. Barang tu boleh besok boleh datang lagi. Tak ada masalah. So hati-hatilah kawan-kawan yang berada di luar sana. Dan sekali lagi minta maaf, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Naripo Papo. Salah. Aku dah intuit lah. Daripada aku Epo Ghazi. Dan aku Izan Rosli. Dan aku Amin Mendy. Dan aku Bob Ashri. Di lain kesempatan, Assalamualaikum. Naripo Papo. Ciao.